membudayakan Al-Quran. Yang saya rasa dah lama agak lah kita tertangguh. Okey, boleh ya? Alright. Okey. InsyaAllah hari ini saya akan menghuraikan topik berkaitan tentang gadaian Islam. Baik. Boleh. Kita akan bacakan dulu surah Al-Baqarah ayat 283 dan 284, kemudian baru saya baca dulu satu ayat, kemudian anda semua berikut ya. Boleh? Okey, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا مقبوضا. Saya sambung lagi ya. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه Wallahu bima ta'maluna alim. Okey, baca. Wa in kuntum. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey, kita pergi maksud kepada ayat 283. Dan jika kamu berada dalam musafir, yakni kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh, sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang, yakni oleh orang yang memberi hutang. Kemudian, kalau yang memberi hutang percaya kepada orang yang berhutang dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian, maka hendaklah hutang yang dipercaya itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, yakni orang-orang yang menjadi saksi, menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 284.
segala yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam di dalam kamu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian ia mengampunkan lagi bagi sesiapa yang dikehendakinya dan menyiksa sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut undang-undang peraturannya. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Okey. Itu maksud ini ayat kalau bila kita tanya tentang apakah dalil gadaian Islam. Yang inilah dalilnya. Okey. Perkataan dia ialah farihanum makbudah. Okey. Kalau kita perhatikan di sini, dia punya perkataan dia ialah farihanum makbudah. Kat sini. Okey, iaitu hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang. Okey, itulah dia punya. Okey, baik. Saya ingin okey, kita dah baca tafsir ni. Saya ingatkan kita sama-sama untuk ulang kaji sikitlah tentang ilmu ataupun tajwid. Okey. Ni saya nak tanya ni. Saya suka tanya kan. Okey. Wa in kuntum. Wa in kuntum. Okey, apakah hukum tajwid ni? Wa in kuntum ni. Nun mati bertemu dengan kaf. Apa hukumnya? Wah, diam je ni. Saya nak juga tahu ni. Ke tak tahu hukum tajwid di sini? Nun mati bertemu dengan kaf. Okey. Nak menjawab Okey, tak apa, saya jawab sendirilah. Nun mati bertemu dengan kaf, hukumnya ialah ikhfa hakiki. Di mana kat sini kita perlu dengungkan wa in kuntum. Okey. Nun ni kita kena kita dengungkan dan kemudian kita perlu bersedia dekat kita punya lidah kita tu makhraj huruf kaf. Kaf. Wa in kuntum. Wa in kuntum af. Mana huruf kaf kat sini. Dia punya makhrajnya ialah di mana lidah kita kat belakang tu bertemu dengan kita punya langit. Wa in kuntum. Maknanya kita nak sebut dengung itu kemudian kita kena buat makhraj kaf. Okey. Baik. Kat sini apa lagi? Kat sini apakah hukumnya? Tanwin bertemu dengan waw. Ni Taiwan ni Wan Arif ke ni? Cik Wan Arif ke? Ya Ustaz, saya. Apa? Tanwin bertemu dengan waw. Drum. Ya betul. Idgham. Idgham bilal gunnah ke ma'al gunnah? Bilal gunnah. Bilal. Okey. Satu cubaan yang baik. Okey. Ini ialah idgham ma'al gunnah. Apa maksud ma'al? Ma'al tu maksudnya dengan. Gunnah tu maksudnya dengung. Okey. Cara bacaan dia ialah kalau kita biasakan Rasam Asmani, kalau dia tanwin dia yang macam ini, dia macam sengit-sengit sikit, maknanya ada dengung. Tapi kalau tanwin dia yang macam garis tanwin dia yang macam tak ada kat sini, tak ada ayat ni. Kita tengok ayat sebelah. Okey. Kat sini tak ada. Kalau dia bersusun cantik, maknanya itu adalah izhar. Okey, cara bacaan yang ini ala safarin alam. Okey, maknanya kita terus masuk ke dalam huruf tu. Ala safarin terus masuk dalam huruf waw. Tajidu. Itu cara bacaan dia. Idgham ma'al gunnah. Tak perlu pihak keenam menarik diri daripada Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Presiden berkata keputusan itu dibuat selepas melihat kegagalan PSM menangani isu dengan Persekutuan Sepak. Okay. Minta off ya. Sebab saya ni tak berapa familiar pula bila ada dua device ni. Okey. Kemudian kita pergi satu lagi. Ini ni. Ini hukum ni apa ni? Amanatahu wal yattaqillah. Apa hukum dia kat sini? Wow ni.
Okey. Ada siapa yang boleh jawab? Wah, kat sini. Okey. Okey, kat sini maksudnya ialah mat silah qasirah. Okey, kalau bila sebut mat silah atau qasirah ni, mat silah ni dia ada dua Dia ada mat silah tawilah dan mat silah qasirah. Dalam kes ini adalah mat silah qasirah ke tawilah ni? Okey, ini maksudnya mat silah qasirah. Qasirah ni maksudnya pendek, maknanya dua rakaat sahaja. Okey? Dia kalau mat silah qasirah, mat silah tawilah yang ni. Yang ni mat silah tawilah, di mana tawil tu maksudnya panjang. Kita kena baca 4 harakat. Wa may yaktumha fa innahu asimu qalbuh. Lagipun dia ada tanda mat kat sini. Itu maksudnya mat silah tawilah. Baik. Alright. Okey, sekarang ni kita saya di sisi anda semua ada kalkulator tak? Hari ni kita apa dia? Tak ada. Tak ada tak apa, sebab hari ni saya nak tunjukkan macam mana untuk pengiraan, orang kata apa, pengiraan bagi ar-rohnu ni. Macam mana nak mengira ar-rohnu. Sebab mungkin anda nanti mana tahu kan, kita terdesak kan, sekarang ni pun PKP kan. Telefon ada kalkulator. Telefon ada kalkulator, boleh pakai kalkulator telefon lah. Okey macam saya. Apa dia? Nak ambil kertas sekejap Ustaz. Boleh ambil. Baik. Tak apa. Saya terangkan dulu. Saya maksudkan dengan ar-rohnu. Ar-rohnu ialah menjadikan sesuatu barang atau harta yang bernilai sebagai sandaran atau cagaran hutang yang boleh dibayar dengannya ketika hutang tersebut tidak dapat dijelaskan. Dalam erti kata lain samalah macam seperti kita buat pajak gadai. Okey. Memang gadai lah. Okey, maknanya kita contohnya kita ada emas, kita ada emas jongkong 10 gram, contoh 10 gram. Kita dah nak menggunakan duit, jadi kita perlu pergi ke ar-rohnu. Mana-mana ar-rohnu di Johor, banyak ar-rohnu di Johor ada kat mana? Di mana? Teratai ada. Taman Teratai. Taman Sri Kulai. Okey, sebab saya tak tahu sangat ni. Sebab saya jarang berada di Johor. Sebab jauh kan. Saya pergi Johor ni di Skudai je. Okey. Banyak boleh kita pergi ke ar-rohnu di mana-mana cawangan lah. Okey. Di mana kita boleh membuat gadaian ataupun ar-rohnu ni. Okey, tujuan utama dia kenapa kita buat ar-rohnu ini ialah meyakinkan tuan punya hutang, okey, bahawa haknya tidak akan hilang jika orang yang berhutang tidak menjelaskan hutangnya. Maksudnya tuan punya hutang tu, contohnya saya memberikan pinjaman kepada Cik Wan Arif tadi. Contohlah. Okey, itu ialah saya ialah tuan punya hutang dan Cik Wan Arif ialah orang yang berhutang. Okey. Jelas? Jelas. Okey. Bila barang digadaikan akan dijual dan hutangnya diambil sekadar jumlah yang berhak dari baki hutangnya. In case kalau kita orang yang berhutang tidak dapat orang kata apa membayar balik pinjaman itu, barang digadaikan itu akan dijual. Dan orang yang beri hutang tu akan dapatkan jumlah yang dia beri hutang tu, kemudian baki itu dikembalikan kepada tuan punya barang. Contohnya Encik Wan Arif menggadaikan jongkong emas. Dia dapatlah 10,000. Kemudian dia punya nilaian emas dia ialah sebenarnya 12,000 tapi pinjaman dia 10,000. Kemudian kalau Encik Wan Arif tak boleh mampu nak bayar, maknanya kita perlu menjual harta tersebut, kemudian keuntungan dia tu kena bayar, mula-mula kita kena selesaikan dulu jumlah hutang kita, kemudian 2,000, contohnya 2,000 lagi tu balance keuntungan dia dapatlah kepada Encik Wan Arif. Dia 10,000 kita bayar hutang, 12,000 tu kita 2,000 tu kita ambil balik lah. Okey. Sebenarnya ini adalah praktis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Okey, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang bermaksud sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah menggadai baju besinya kepada seorang Yahudi yang dipanggil dengan Abu Al-Syahmi sebagai cagaran harga 30 gantang syair yang berkena beli daripadanya untuk keluarganya. Sekarang ni ini adalah orang kata apa, antara dalil juga yang membolehkan kita berurus niaga dengan golongan bukan Islam. Okey, sekarang ni Yahudi ni agak sensitif kalau sekarang ni kalau kat mana-mana pun kita sensitif lah. Tak tahulah kalau tak anda semua tak sensitif juga kan isu tentang apa sekarang ni isu kita tentang Yahudi ni. Apa isunya? Palestin. Yes, Palestin okey. Tak apalah, kita punya perbincangan hari ni bukan menjurus kepada Yahudi Okey Kalau Yahudi ni kita kena jelaslah sebenarnya Yahudi ini ialah satu bangsa dan agama juga. Okey. Dia macam orang Islam juga kan. Macam orang Melayu agama dia Islam, tapi Yahudi ni agama dia Yahudi lah. Okey. Bila kita sebut tentang gadaian, kita ada 5 rukun ni, iaitu sirah. Sirah, apa itu sirah? Apa itu sirah? Sirah. Sirah itu penawaran dan penerimaan, ijab dan qabul. Jangan ingat nak kahwin je baru ijab dan qabul. Tak, sebenarnya ketika kita beramalat pun kita perlu ada sirah, ijab dan qabul. Contohnya saya menyatakan kepada Encik Wan Arif, Encik Wan Arif, saya nak menggadaikan saya punya emas sekian dan Encik Wan Arif pun kata okey baik, saya setuju. Itu adalah sirahnya. Saya ada ijabnya saya melafazkan saya punya keinginan dan Encik Wan Arif itu melafazkan kesudiannya. Contoh macam ijab qabul lah kan. Aku menikahkan dikau dengan sekian dengan mas kahwin sekian. Lepas tu kemudian kita jawablah aku terima nikah. Aku terima nikah. Okey. Bila sebut aku terima tu ada setengah negeri saya tak pastilah. Kalau di Johor aku terima nikah, dia tak adanya tau. Setengah negeri ada aku terima nikahnya. Betul tak? Pasal tak? Johor tak adanya Ustaz. Betul, Johor tak adanya. Ada negeri aku terima nikah cukup. Itu saja. Tapi saya tak pastilah negeri mana, tapi ada pernah saya mendengar lah. Aku terima nikah. Dah cukup. Kan biasalah pengantin kan dia cemas. Kan? Kalau imam tu tangan kan dia dah. Lepas tu dia hendak. Semua orang kata apa? Ilmu di dada. Okey. Kemudian kita ada orang yang menggadai. Orang yang menggadai, penggadai iaitu orang yang berhutang. Contohnya saya ada emas. Kemudian saya nak mendapatkan pinjaman. Okey, saya Encik Wan Arif. Okey, saya nak gadaikan, saya ni digelar sebagai penggadai atau orang yang menggadai ataupun orang yang berhutang sebab saya nak berhutang. Okey. Yang ketiga ialah penerima gadaian. Okey, penerima gadaian. Okey, dalam kes yang kita bincangkan ni tadi, okey, Encik Wan Arif ni yang akan menerima gadaian ataupun pemegang gadaian ataupun tuan punya hutang. Sebab Encik Wan Arif akan bagi saya duit. Kemudian kita ada barang gadaian. Barang gadaian. Okey, apakah itu barang gadaian? Iaitu barang, kalau emas lah. Okey, emas tu tadi akan ada dikira sebagai barang gadaian. Kemudian kita ada tanggungan. Okey, iaitu hutang tu lah. Hutang tu berapa yang kita perlu bayar. Itu adalah tanggungan. Baik, jelas? Jelas ke? Jelas Ustaz. Okey, jelas Sekarang kalau saya tanya saya ada buat exam ni. Jangan nak. Cemas Dengan exam cemas. Dengan kuis pun cemas. Dengan kuis cemas, exam cemas. Kan? Makan dia tak cemas. Sambil sarapan ni Ustaz. Okey. Sambil sarapan ni okey bagus. Okey, kat sini
ada kehadiran ya. Kak Anis ada bagi link kehadiran. Okey. Baik, saya teruskan. Okey, saya terus fokus kepada amalan gadaian. Sebab saya nak tunjuk kira-kira ni. Pastikan anda semua ada kalkulator ada kalkulator. Okey. Kemudian kita nak fokus kepada amalan gadaian di Malaysia. Okey, dalam untuk pengiraan ar-rohnu ataupun gadaian di Malaysia ini, kita kena tahu beberapa orang kata apa, komponen dalam pengiraan ni. Yang pertama, kita perlu tahu harga emas semasa. Sekarang ni berapa harga emas? 1 gram. 24 karat. Tanya kaum ibu lah, kaum ibu. Kaum ibu dia biasa alert benda-benda gini kan. Kaum Adam dia memang macam yelah. Dekat je. Tak ada kaum ibu. Okey suka saya ingatkan tak ada beli sekarang. Okey, ada ni Puan Sharifah kata tak beli sekarang. Okey harga emas ni dia bergantung kepada orang kata apa, syarikat ar-rohnu yang kita pergi tu. Contohnya dia kata harganya 207, ada yang 276, ada 274, ada 280. Dia bergantung kepada ar-rohnu tu lah. Jadi kalau anda nak buat gadaian, pastikan anda betul-betul pilih di mana yang sesuai lah untuk anda. Tapi biasanya orang akan pilih yang paling dekat lah. Okey, tapi dia tak kira pun asalkan dapat duit je kan. Okey. Kemudian kita pergi kepada nilai almarhum pula. Nilai marhun. Nilai barang gadaian tu. Contohnya, okey, kita ada 10 gram. 10 gram emas. Okey. Kemudian darablah harga semasa 10 gram emas. Okey, macam mana kalau 10 gram emas? 10 gram. Okey, gram kita perlu darab dengan harga emas. Contoh harga emas RM 280 betul? Anggaran lah. Okey, jumlah nilai marhun dia akan jadi 2000 apa? 2,800. 2,800. Okey. 2,800. Inilah nilai marhun. Maknanya nilai barang gadaian tu. Marhun tu maksudnya barang yang digadaikan. Okey. Kemudian berapakah pinjaman yang dibenarkan daripada 280 ni, 2,800 ni? Okey, biasanya kebanyakan syarikat ar-rohnu dia membolehkan sehingga 70%. 70%. 70%. Maknanya 70% nilai yang boleh dipinjamkan, 70% kita darabkan dengan 2,800. Berapa tu dapat tu? Ni yang pentingnya ada kalkulator tu. Berapa? Saja ni suruh pagi-pagi suruh mengira sikit kan. 70% darab 2,800 kita akan dapat pinjaman ialah inilah jumlah dapat pinjaman kita. Okey, nampak ke apa yang saya tulis ni? Biasalah tulis guna mouse kan. Nampak Okey, nampak ke cik? Yang ni Puan Atifah, Puan Syifah nampak ke yang saya tulis ni? Ke hang? Nampak? Okey, nampak. Okey, maknanya ini nilai marhun. Okey, yang ini nilai pinjaman yang kita boleh dapat. Okey, biasanya benda mereka ialah kita nak mengira berapakah kita perlu simpan. Upah simpan. Bila kita dah bergadai, menggadaikan harta kita ataupun emas kita tu, syarikat ar-rohnu dia akan ada upah simpan. Dipanggil upah simpan. Pengiraan dia berbeza ya. Setiap ar-rohnu dia ada cara pengiraan dia berbeza. Ada upah simpan dia yang tinggi, upah simpan dia tinggi, nilai emas dia pun tinggi. Ada juga yang upah simpan rendah, tapi nilai emas tu harga emas tu dinilaikan dengan harga yang rendah. Okey. Cara asas pengiraan dia ialah nilai marhun, nilai yang ini 2,800 darab dengan kadar upah darab dengan tempoh.
sebagai contoh dalam kes ini 2,800. Okey, kita ambil upah simpan dia ialah contohnya ialah 0.7%. 0.7%. Okey, setiap bulan. So jadi kalau 6 bulan darab dengan 6 bulan. Berapakah upah simpannya? 2,800 darab 0.7. Boleh kira kali dengan saya. $2,800 darab 0.7 bagi dengan 100 darab dengan 6 bulan. Maknanya upah simpannya dianggarkan sebanyak berapa? Okey, saya tulis ya. RM117.60. Maknanya di 6 bulan itu kita nak tuntut balik ataupun nak ambil barang emas kita kena menuntut sebanyak dengan RM117.60. Inilah cara asas kepada cara pengiraan. Hari ni kita kena belajar matematik pula kan. Apa saya just tunjukkan lah supaya anda nanti kalau nak dengan terganggu kan nak bayar macam mana boleh dapat gini, macam mana boleh dapat gini. Memang ini cara pengiraan untuk Ar-Rahnu. Okey, jelas. Nanti saya akan bagi saya slide ni dan video ni boleh tengok kat YouTube saya. Okey, saya akan upload dekat YouTube. Okey. Jelas Kemudian okey, saya bagi contoh lah. Kita bagi contoh lagi. Okey, kita bagi contoh lain. Okey, ni saya ada bagi satu soalan. Ada soalan. Boleh? Boleh Kita ini anggaplah ini kuis Anggap ni kuis Cik Wan Arif boleh jawab? Kalkulator doktor. Tak ada kalkulator Okey, bila mula-mula dia dah bagi nilai berat emas yang kita ada 5 gram. Nilai semasa emas kita anggarkan 280. Kadar pembiayaan 70%. Upah simpan 0.7%. Tempoh pembiayaan 6 bulan. Ni 0.7 ni per bulan Man. Okey. Ada yang kira per hari ada yang kira per hari. Okey, berapakah nilai nilai marhunnya? Berapa nilai marhun? Okey, kat sini 5 kita darab dengan 280. Itu nilai marhun ataupun nilai gadaian kita. Jadi maknanya kita punya nilai gadaian ialah 1,400. Okey. Berapa pula pembiayaan yang dibenarkan oleh Ar-Rahnu? Biasanya 70%. Maknanya 70% tu kita darab dengan 1,400, kita jumlah pembiayaan yang kita boleh dapat ialah 980. Maknanya jika anda menggadaikan emas anda yang sebanyak 5 gram itu, anda akan dapat pinjaman ataupun pembiayaan daripada Ar-Rahnu sebanyak 980. Maknanya sekarang lepas tu kemudian kita pergi kepada upah simpan. Upah simpan kita jangan ambil nilai pembiayaan, kita ambil nilai marhun. Nilai marhun darab dengan kadar upah simpan darab dengan tempoh. Sebagai contoh dalam kes ini upah nilai marhunnya sebanyak 1,400. Dia punya kadar upah simpan setiap bulan ialah 0.7 bagi 100 darab 6 bulan. Maknanya jumlah dia ialah 59. Upah simpan dia sepanjang 6 bulan itu ialah RM59. Jadi jumlah pembayaran yang perlu dibuat oleh penggadai, orang yang mempunyai gadaian ialah 980 tambah dengan RM59. Jadi jumlahnya ialah RM1,039. Inilah contoh contoh untuk pengiraan bagi Ar-Rahnu. Jangan lepas ni kalau anda pergi ke Ar-Rahnu tak tahu tak tahu langsung kita boleh rujuk apa yang saya tunjukkan ni untuk sebagai panduan sahaja. Mungkin cara pengiraannya berbeza ataupun nilai emas dia berbeza, cara orang kata upah simpan berbeza. Tempoh ni mungkin ada kira bulanan, ada kira harian. Dia bergantung Okey. Alright, jelas? Jelas. Lepas ni saya minta Encik Wan Arif kira Tak boleh lah. Ni sebenarnya saya lagi latihan sikit untuk kita sama-sama belajar kan. Tapi tak apa, mungkin tak sempat kot.
Okey, berat emas. Ini yang ni actual yang betul-betul saya gunakan yang semasa tau. Yang ni saya buat kira-kira dia semalam lah, semalam kan saya buatkan slide ni. 5 gram harga emas 5 gram emas ni emas 24 karat ni 5 gram harga emas dia harga dia RM277.79 per gram. Kadar pembiayaan 70%, kadar upah simpan 0.5% dan berapa nilai marhun. Okey, kita bagi tengok contoh ni ini yang saya kirakan semalam. Biasanya Ar-Rahnu dia ada kalkulator dia sendiri. Kat sini dia punya kalkulator dia. Kalkulator dia, okey, berat tadi nak 5 gram. Dia kira harga dia 1 gram 277, jumlah marhun dia, nilai marhun dia RM1,388.80. Jumlah pinjaman dia 70%, boleh dapat 970. Upah simpan 0.5%. Okey, selama 6 bulan dia punya upah simpan dia ialah RM42.10. Itulah maksudnya cara bagaimana tiba-tiba kan kalau macam kita guna kalkulator ni tak apalah, kita masukkan je kita terus dapat jawapan. Tapi saya nak terangkan bagaimana jawapan tu didapati. Ada Ar-Rahnu Tekun ni dia buat sampai 75%. Ada yang 70%, ada 60%, ada 75%, ada 80%. Okey. Ini contoh Ar-Rahnu Tekun. Okey, anda boleh layarilah laman sesawang mereka untuk dapatkan kalkulator. Kata, buat apa saya susah-susah menggunakan kira secara manual ni. Tak ada masalah pun kalau nak guna kalkulator. Guna nak ceritakan bagaimana kiraan itu boleh didapatkan. Didapatilah. Okey. Jelas Okey, kalau macam tu saya pergi kepada satu lagi. Alright. Makin kurang pula kini punya peserta tak apalah. Alright. Okey. Ini ialah pengiraan untuk Ar-Rahnu Yapim. Walaupun Yapim ni tak sponsor kita punya program hari ni, tapi saya cerita jugalah. Okey. Dia banyak. Yapim. Ya? Banyak Ar-Rahnu Yapim, Ar-Rahnu Tekun, ada banyak Ada Ar-Rahnu Ar-Rahnu Bank Rakyat ada, Bank Islam ada. Banyak Ar-Rahnu ni. Kita biasa kalau macam dulu saya kat Kelantan memang banyaklah Ar-Rahnu. Macam-macam sebab dia ada pemodalan Kelantan punya Ar-Rahnu sendiri. Tapi di Johor ada tapi dia tak sebanyak di Kelantan lah, sebab budaya di Kelantan tu mereka gadaikan emas mereka pagi, petang tu dia orang dah ambil balik. Sebab tebus balik sebab dia orang nak gunakan duit tu emas tu sebagai modal. Okey itu budaya. Okay. Ini kalau dia pin ialah RM25.13. Tapi nilai pinjaman dia banyak macam Tekun ni lagi menarik. Dia punya simpan dia lagi rendah, simpan dia lagi rendah berbandingkan dengan Ar-Rahnu Yapim ni. Itu penting kita tahu sebelum kita pergi menggadaikan ataupun kita dah buat survey dah. Jangan kita main sembrono je kan. Sembrono. Tak pernah try lagi. Ini contoh di Bank Islam Bank Islam saya kira-kira jugalah semalam kan. Upah simpan dia agak tinggi jugalah upah simpan dia walaupun 70%, tapi saya dah kira-kira semalam tu agak tinggi jugalah Bank Islam. Tapi tak apalah kan, nama pun perbankan kan. Okey. Ini contoh Ar-Rahnu Exchange. Ar-Rahnu Exchange untuk 5 gram. Okey. Jumlah upah simpan dia yang ni silap ni. Sepatutnya 100 pinjaman dia 70%. Okey. Dia sini saya tak pasti saya dah lupa dah dia punya result dia apa, tapi Ar-Rahnu Exchange yang paling tinggi lah dia punya.
harga dia punya ni harga emas. Tapi kadar upah simpan 0.75%. 0.75%. Kalau bank rakyat, bank Islam tadi, kalau contoh ni 70 bank Islam 70%. Kalau yang ni kiraan dia ni 70%. Yang ni pun 70%. Yang ni 5%, 50%. 0.5%. Berbeza. Jadi pilihlah Rohnu yang paling sesuaian lah. Paling anda mampulah untuk tembus balik. Emas tapi kita tak dapat tembus balik. Okey, jelas itu adalah antara contoh-contoh jadi adakah ada barang soalan sebelum kita akhiri kita perbincangan kita hari ini? Tak ada soalan lah Ustaz. So far faham. Faham okey Tak apa, nanti saya akan bagi Kak Anis rakaman kita ni sebab saya akan naik kat YouTube. Nanti boleh tengoklah kat YouTube kalau tiba-tiba rasa macam nak belajar balik kan. Sebab ini ilmu ni bukannya orang kata apa, bukan macam mana nak cakap sebab yang ni dia lebih kepada praktikal sebab saya kalau tanya pasal hukum hakam ni saya kurang sikit. Saya banyak lebih tumpukan kepada macam mana pengiraan, sebab pengiraan ni dia macam saya minat kira-kira lah. Minat kira-kira. Jadi ini adalah contoh mungkin kita lepas ni kita boleh buat kajian ataupun orang kata apa, penyelidikan tentang Rohnu ni, macam mana pengiraan dia, macam mana apa perbezaan orang kata apa, analisis SWOT dia ke terhadap Rohnu, terhadap pengiraan ni. Okey, itu antara contoh yang kita boleh buat kajian lah. Anda boleh buat kajian sendiri pun kan. Tak perlu hantar Scopus ke apa kan. Cukup anda buat sendiri punya kajian. Macam mana untuk mengiranya. Okey. Jelas? Jadi, tak ada apa-apa soalan InsyaAllah. Belum lagi nak kaji Ustaz. Belajar je. Belajar je. Okey, tak apa. Nanti kalau ada apa-apa, kalau nak bertanya ke insyaAllah boleh tanya saya. Ataupun terus kepada Rohnu yang anda nak pergi itulah. Saya pun ada kawan juga yang kerja Rohnu di Johor. Okey, baik. Jadi kita akhiri kelas kita. Saya minta maaf atas kekurangan apa yang saya sampaikan hari ini. Saya minta maaf. Semua tu kekurangan tu daripada diri saya sendiri. Okey, insyaAllah saya akan tambah baik. Jadi kita akhiri kita punya pertemuan kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Satu soalan. Dah habis dah.